kalangan masyarakat Melayu, berbagai rekaan wakaf didirikan secara kolektif berdasarkan keperluan sosial dan keadaan persekitaran. Falsafah orang Melayu terhadap pembinaan wakaf dikaitkan dengan tanda wakaf dalam bacaan Al-Quran yang bermaksud bacaan dihentikan sekejap sebelum bacaan selanjutnya. Oleh itu, wakaf telah didirikan sebagai tempat untuk berteduh, berhenti dan berehat. Bukti ketinggian seni pertukangan orang Melayu di zaman dahulu jelas terpancar dalam pelbagai reka bentuk wakaf. Antaranya adalah wakaf bumbung panjang bertingkat, wakaf bumbung limas bertingkat, wakaf bumbung limas Belanda, wakaf gaya neo-tradisional dan wakaf bedang. Wakaf yang dipilih adalah bertempat di dalam institusi kemahiran tinggi belia negara Bacok. Wakaf ini tergolong di dalam wakaf pusat pengajian di mana memberi kemudahan kepada warga pelajar, staf dan pengunjung untuk beristirahat atau berteduh. Lokasi yang didirikan berada di dalam sebuah lanskap taman bunga menjadikan wakaf ini lebih menonjol secara visual berbanding wakaf-wakaf lain di sekitarnya. Wakaf yang diberi nama wakaf warisan secara keseluruhan menampakkan elemen seni bina tradisional Melayu yang dikenal pasti daripada fasad atas hingga lantai. Antara ciri elemen tradisional Melayu pada wakaf warisan IKTBN adalah melalui struktur tunjuk langit, penggunaan atap singgora dan terdapat kasau betina yang menjulur keluar. Terdapat juga kekisi atau biasanya dipanggil salur angin atas yang bercorak segitiga. Di samping itu, terdapat hiasan kerawang yang bermotifkan flora yang menghiasi setiap penjuru wakaf. Yang terakhir sekali adalah penggunaan sendi atau alas tiang daripada batu simen. Menurut Bennett Phelan di dalam bukunya Conservation of Historic Buildings 1994, beliau mendefinisikan pemeliharaaan sebagai satu aktiviti mencegah kerosakan di mana melibatkan pelbagai tindakan untuk memanjangkan hayat bangunan warisan. Oleh itu, kajian dilapidasi yang dilakukan merupakan rekod keadaan keseluruhan fabrik wakaf untuk mengenal pasti kerosakan fizikal, seterusnya mencari punca dan memberi cadangan kerja pemeliharaan. Kerosakan pada bumbung dikenal pasti apabila atap bumbung singgora telah tercabut disebabkan oleh kemasan yang tidak sempurna dan kesehempasan angin yang kuat. Pemasangan semula atap dengan rekaan asal perlulah dibuat agar bersepadanan dan kukuh menyokong bahagian atap yang lain. Tumpukan najis ekoran kedatangan burung yang hinggap pada kekisi telah meninggalkan kesan warna putih yang mencacatkan pemandangan wakaf. Rentetan itu, kerja pembersihan untuk menanggalkan kesan tersebut harus dilakukan selain pemasangan jarin untuk melindungi wakaf bagi mencegah kehadiran burung bahkan kelawar. Tiadanya kerja penyelenggaraan membawa kelonggaran kemasan paku pada papan tempat duduk sehingga menyebabkan ia tercabut. Pemasangan semula kepingan kayu harus dibuat kesepadanan dengan kayu kepingan lain selain menyediakan papan tanda amaran bagi mencegah aktiviti vandalisme dalam kalangan pelajar. Kerosakan lapisan cat yang menjadi luntur disebabkan oleh tindak balas cat terhadap perubahan cuaca di samping daripada kesan dari penggunaan cat yang kurang bermutu dan tidak tahan lama. Justru itu, kerja pengecatan semula harus dilakukan dengan menggunakan cat atau shellac yang bermutu tinggi yang tidak berlainan dengan warna asal. Intihannya, kerosakan yang berlaku pada wakaf warisan IKTBN Bacok disebabkan tiada pemantauan yang khusus terhadapnya. Walaupun hanya melibatkan skop struktur binaan yang kecil, namun kerja-kerja penyelenggaraan haruslah dilaksanakan lantaran dari sudut keunikannya memperlihatkan ciri-ciri binaan Melayu tradisional.